Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Elisa Azrul Azman. Nama saya Nur Hayatia Rahab binti Hashim dengan nombor matriks 211120. Hari ini saya akan membentangkan poster saya yang bertemakan koko. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang asal-usul koko. Koko merupakan sebuah tanaman iaitu pokok koko akan menghasilkan buah di mana bijinya boleh kita ambil untuk menghasilkan coklat dan minuman koko. Koko atau nama saintifiknya ialah Theobroma cacao dari keluarga Stachulaceae adalah bahasa Yunani yang bermaksud makanan para dewa. Sejarah koko dunia bermula sejak tahun 600 Masihi lagi apabila koko mula ditanam di kawasan lembah Amazon. Selain itu, dipercayai juga pokok koko mula-mula ditanam oleh kaum Maya dan mula diperkenalkan kepada kaum Aztec melalui aktiviti perdagangan. Kegunaan koko pada zaman itu ialah sebagai minuman kakahol, iaitu minuman maharaja sahaja, sebagai makanan para dewa dan sebagai mata wang untuk pertukaran barang. Dalam pada itu, penanaman koko mula dikomersialkan di Malaysia apabila cultivar Upper Amazon didapati sesuai untuk ditanam di negara ini. Pokok koko akan tumbuh semula jadi pada tahap ketinggian 1000 kaki daripada aras laut. Suhu yang sesuai untuk penanaman koko pula ialah suhu maksimumnya ialah 30 hingga 320 darjah Celsius, manakala suhu minimum yang sesuai ialah 18 hingga 210 darjah Celsius. Tanah yang sesuai untuk penanaman ini pula ialah tanah yang mempunyai struktur tanah liat dan jarak antara tanaman ialah 3 meter kali 3 meter. Pokok koko akan mula berbunga pada umur 18 bulan hingga 3 tahun dan kebiasaannya hanya 1 hingga 2% sahaja yang akan membentuk buah. Pendebungaan pokok koko boleh berlaku secara kacukan atau dengan debunga daripada pokok lain. Buah koko akan matang pada tempoh masa 5 hingga 6 bulan selepas daripada pendebungaan. Saiz dan bentuk buah koko kebiasaannya bergantung kepada klon. Setiap buah koko mengandungi 30 hingga 50 biji koko yang dikelilingi oleh lendir manis yang berwarna putih. Kebiasaannya, warna buah koko yang belum matang adalah berwarna hijau ataupun merah dan akan berubah menjadi warna kuning selepas matang atau sudah masak. Proses koko terbahagi kepada dua, iaitu proses primer dan proses sekunda. Proses primer yang pertama ialah biji-biji koko yang basah tadi akan dikeringkan untuk pembentukan pelopor perisa coklat di dalam koko itu. Seterusnya, biji-biji koko ini akan mengalami proses pemeraman atau fermentasi selama 5 hari. Selepas 5 hari, biji-biji koko ini akan dipindahkan ke tempat pengeringan. Semasa proses pengeringan, biji-biji koko ini akan diletakkan di bawah sinaran matahari atau dikeringkan dengan mesin pengering selama 2 atau 3 hari bergantung kepada keadaan biji koko itu sendiri. Kemudian, biji koko akan dipisahkan daripada serpihannya sebelum dimasukkan ke dalam karung guni. Pemprosesan sekunda, iaitu proses kedua. Proses sekunda yang pertama ialah biji-biji koko yang dikeringkan tadi akan dibersihkan dengan membuang segala kekotoran yang termasuk bersama biji koko tadi seperti batu, logam, kaca, tali daripada guni dan sebagainya. Seterusnya, biji koko ini akan mengalami proses pra-pemanasan untuk meregangkan lekatan antara nip dan kulit. Dan proses seterusnya ialah biji koko ini akan mengalami proses pemecahan atau penganginan di mana biji-biji koko ini akan dipecahkan dan diagihkan bagi memisahkan nip daripada kulit. Nip koko akan dipanggang dalam suhu 135 darjah Celsius hingga 145 darjah Celsius selama 35 hingga 45 minit. Kemudian, nip koko ini akan dikisar menjadi halus. Produk yang dihasilkan dipanggil sebagai likur koko yang menjadi bahan asas dalam menghasilkan coklat. Likur koko mengandungi 55% lemak koko dan seterusnya ialah
Proses yang terakhir, penekanan atau pemerahan. Proses ini bertujuan untuk mengasingkan lemak koko yang terdapat dalam likur koko tadi. Hasil yang diperoleh daripada proses ini ialah lelehan minyak yang dipanggil sebagai lemak koko. Sisa-sisa yang keluar bersama bahan ini yang dipanggil sebagai bahan sampingan iaitu kek koko. Kek koko ini akan dikisar menjadi halus untuk dijadikan sebagai serbuk koko. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian terakhir dalam poster ini ialah manfaat atau kebaikan koko. Berdasarkan koko ini, koko mengandungi mengandungi khasiat seperti flavonoids dan vitamin C. Ini dapat membantu mengurangkan risiko jantung, merawat batuk dan selsema, mengelakkan daripada terkenanya diabetes dan mengawal tekanan darah. Selain itu, koko juga dapat membantu mengurangkan berat badan dan meningkatkan tahap tenaga kerana kandungan yang terdapat di dalam koko ini dapat meningkatkan metabolisme badan kita dan dapat menukarkan gula dalam makanan menjadi satu bentuk tenaga. Selain itu, koko ini juga bagus untuk kulit kerana mengandungi asid stearik dan asid linolik di mana membantu untuk melembabkan kulit dan juga membantu untuk mengurangkan jerawat dan juga parut. Kebanyakan produk berasaskan koko pada hari ini seperti produk minuman koko yang membantu untuk menguruskan badan dan mengurangkan berat badan. Di samping itu, kebanyakan produk kesihatan pada masa kini juga berasaskan koko untuk membantu mengekalkan kecantikan kulit seperti melambatkan proses penuaan. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.